Rabbil alamin wal aqibati lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ni poin ni dah halaman 29 buku tu. Peristiwa selepas kematian. Bila mati itu dia panggil alam barzakh ataupun alam kubur. Ni poin ni satu dah. Nama yang lain disebut juga dengan alam barzakh. Kubur merupakan perhentian pertama daripada beberapa perhentian akhirat. RNR yang pertama. Kubur RNR yang pertama. Sesiapa yang selamat dari azab kubur, maka perhentian yang berikutnya akan menjadi lebih mudah baginya. Ni. Jadi petanda tu mula-mula tu, kalau azab kubur terlepas, insya-Allah lepas pada tu tak ada masalah. Dan sesiapa yang tidak terselamat daripada azabnya, maka yang seterusnya lebih dahsyat lagi. Saya baca terus dah sebab benda mudah. Kecuali jumpa masalah, stop lalu dah. Kalau untuk kita bincang. Golongan ahli sunnah wal jamaah telah bersepakat mengatakan bahawa setiap orang yang mati itu akan disoal oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika berada di alam barzakh. Dia ada soal jawab situ, Munkar dan Nakir. Munkar, Nakir. Ruh yang dicabut daripada jasad seseorang itu akan dikembalikan semula kepada badannya mengikut keadaan masing-masing. Jadi kalau kita buat gambar kan acak kali dah ruh masuk tubuh. Pasal mula-mula ke bumi tu, dia tak hacur lagi dah. Dia masuk. Lepas tu tubuh pulak lah. Tak? Kau lagu mana? Bila dia sebut ruh yang dicabut daripada jasad, masa dia mati tadi, dah bila ke bumi, masuk balik. Pakai orang yang mati hacur, terbakar. Lagu mana? Hacur lebuh, kena bom. Jasad mana pula masuk? Itu banyak persoalan tak? Ulama ada bincang benda tu. Tapi yang disebut masuk dulu. Lepas tu tubi pula tak? Adalah gua nampak orang naik tu. Dia ingat kada kelas kata. Tanya dia nak ngaji getek ya? Kau? Oh, itu dia. Oh boleh, takut dia tak dengar lagi ya. Umur dia kat 90 dah ni dok. 88 pergi check up lagi. Duduk pawai. Duduk. Dia nak dengar, boleh faham ke dia? Baik, ruh yang dicabut daripada jasad seseorang itu akan dikembalikan semula kepada badannya mengikut keadaan masing-masing. Biar dia tunggu sampai pukul 10 pawai dia, pasal ada pengak puluk. Dia yang royak ke dia. Jangan dia balik. Baik, name poin 2 mah. Tak ingat sekali. Apa? Lepas dia kemudian kalau kita kira azab kubur ni, lepas pada tu jasad kita hacur sepetullah. Kita persoalnya ketika Munkar Nakir tu, lepas pada tu kalau orang tu kena azab macam Firaun lah kan. Firaun dia jasad dia tak hacur tak. Kata orang lain Namrud ke apa hacur lebur. Tapi ruh dia tu sekarang sedang mengalami azab. Apa yang kat ruh dah. Dia seterusnya ruh dah. Cumanya kita jadi masalah ni ketika soal Munkar Nakir, dia cabut, dia masuk balik semata-mata untuk soal. Jadi persoalan kita ni kalau jasad tu hacur. Tu
Oh, kena jawab dulu tu, boleh jawab kena jawab. Nanti dah. Ada mustahil. Jadi gitulah soalan dia pada cikgu Uji tanya saat ni. Bila dia ada soal jawab di situ, jadi kita pun jadi tanda tanya apa keperluan ruh itu kena masuk semula. Dah. Padahal kalau dia nak tanya, tanya ruh saja pun boleh dah. Tapi gitulah. Yang mengikut dia kata akidah ahli sunnah wal jemaah ni, ruh yang dicabut daripada jasad akan masuk semula ke dalam badan mengikut keadaan masing-masing. Okey. Tu tak tahu lah tu. Berapa lama tu mengikut soalan dia bui. Soalan dia bui, dia berkali-kali mudah jawab, tak lama dah. Ya, memang sebab azab kubur ni memang ada. Berpanjangan sehingga kiamat. Dia seksa ruh lah. Dah lepas pada tu jasad tak ada dah. Jasad di alam akhirat, belah mana benda tu kita tak tahu dah. Tapi azab kubur tu akan berterusan sampai ke hari kiamat. Banyak azab dari segi apa dia tu? Ya memang panjang. Sebab dia sebutnya kubur tu sendiri dia imma raudatun min riyadil jannah. Sama ada satu kebun daripada kebun syurga, wa hufratun min hufarin nar, ataupun satu lubang daripada lubang neraka. Tak okey sebentar je. Mana kalau orang yang ahli syurga, dia masuk dalam kubur tu, dia telah boleh merasai dah nikmat syurganya satu kebun baru raudah. Sedangkan tengok dia guna tu perkataan mufrad. Pasal nak cari perkataan Melayu ni sebut mufrad, bagi orang yang tak reti Arab ni payah sikit. Mufrad mana singular, so dia tidak guna kata plural jamu. Raudatun satu kebun, riyad itu jamu, satu kebun daripada kebun-kebun syurga. Maknanya dia boleh dah rasa sikit. Jadi kalau sekejap buat gapo lagu tu, sebentar ya? Tak ada rasa. Tapi tak rasa pun, misalnya dia akan boleh rasa, dia pun nak sebentar. Sebabnya baru satu kebun, kita nak banyak kebun dah. Kalau orang ahli neraka pula, hufratun, satu lubang, min hufarin nar. Hufarin ni maknanya plural ni, jamak. Satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Mana misalnya Fir'aun lah ni, dia telah menerima azab, tapi azab tu berapa persen baru daripada jumlah azab yang bakal dia terima. Nampak tidak? Jadi ini dia pasal dia sebut sini untuk kita masa soal jawab. Bila selesai soal jawab, kita pergi pula kepada mahsyarah. Ini dia bangkit. Ya. Hak tu wallahu alam, sebabnya hadis-hadis menyebut dia sebut beberapa sampel saja. Dan soal jawab situ bukan maknanya menggunakan daya intelektual kita, ingatan kita, tapi soal jawab tu soal jawab amalan. Dia sebenarnya benda tu kita sendiri dah. Orang lain tak boleh tolong dah. Orang lain tak boleh tolong dah. Pertolongan hanya doa. Orang hidup hanya boleh doa. Sebab itulah yang menjadi persoalannya, apabila kita ajar talqin ajar ke dia ni, bolehkah dia belajar dengan kita? Kita ajar pun bagi dia tahu dah. Apabila ditanya, kalau terjemuh talqin dah, maka hendaklah kamu menjawab dengan lidah yang fasih. Bila ditanya siapa Tuhan kamu, nescaya jawablah kamu oleh Allah. Gak dia tahu dah benda tu. Jadi benda tu ialah amalan dia. Sebenarnya dia kali-kali kita tanya apa dia baca talqin dah, dia kata ada hadis Nabi, lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah mautakum. Mauta ni maknanya mayat lah, dengan la ilaha illallah.
Sebenarnya ulama hadis kita dia tafsir mautakum orang dekat nak mati. Lakinu mautakum orang nazak. Tapi orang yang faham baca telkin lepas tu pun dia ajar juga. Jadi iyalah ajar tu kita tak tahulah lagu mana siapa ke tidak siapa, tapi kalaulah orang tu buat dosa, orang kafir, ajar pun dia tak jadi dah. Bisa dia nak masuk Islam semula, tak boleh kata orang kafir tu dia tak dia ngucap kan mati. Lepas kita ajar dia pula, suruh mengucap la ilaha illallah. Tak aci dah situnya. Yang duduk situ pun tak kira tak tunya. Dan kalau kita kira, dia kata kita boleh bertaubat, kita boleh masuk Islam sebelum dia gharghar disebut. Malam yughayyir. Yugharghir disebut. Selagi tidak sampai nyawa di halqa. Teka dia nak cabut nyawa tu, kalau dia taubat tak terima dah. Jadi, dari segi rasionalnya, kalau ajar dalam kubur tu, walaupun dia boleh jawab pun tak kira dah ke lagu mana. Dah, ada hadis tu. Boleh bertaubat selagi nyawa tidak duduk di ghargharah sini. Dan nyawa duduk sini, dia, kita tengok dekat nak mati, dia duduk celek, memandang, orang tengok tu tak. Ketika tu kalau dia nak taubat tak boleh dah. Kan tak? Jadi kalau situ tak boleh taubat dah, kita ajar dia, hak dalam kubur dah tu, kalau boleh jawab pun tak acik dah. Itu menunjukkan bahawa bekalan dunia dia, amalan di dunia dia akan berdepan dengan soal jawab tu. Apa sih tak? Baik, kalau kita pergi ke alam kedua pula lepas pada tu ialah mahsyar. Yalah 90. Yalah, tak tahulah potongin tu lagu mana tu yang buat. Potongin. Baik, mahsyar. Mahsyar ini tepat. Kalau kaedah bahasa Arab dipanggil ismul makan. Isi tempat. Daripada hasyara yahsyuru. Verb dia, perkataan perbuatannya hasyara ni makna beripung. Yahsyuru tu present tense dia. Hasyara yahsyuru, mahsyar ialah tempat beripung. Tempat assembly tu orang panggil mahsyar. Kalau di sekolah pun nak buat nama mahsyar boleh. Mahsyar sekolah menengah Telur. Pasal mahsyar tu tempat beripung. Boleh cikgu kuk nak guna mahsyar. Terkejut habis orang pejabat pendidikan mari tanya. Tak boleh main. Dia kan dari segi istilah tu hasyara tu beripung. Fahasyara fanada tu dia sebut. Baik. Mahsyar adalah tempat perhimpunan agung di akhirat selepas kebangkitan daripada kubur untuk dihisap segala amalan manusia semasa di dunia. Jadi situ di pada mahsyar, Pak Win dengar kata. Dia kurang sikit. Mahsyar ni tempat kita berhimpun tu, kita tidak tahu berapa lama. Berhimpun kebangkitan daripada kubur untuk apa? Dihisap segala amalan manusia semasa di dunia. Banyak kira bicara je di mahsyar. Lama berhimpun ni tidak sedia 2 jam ni. Ratus tahun, 1000 tahun tak tahu. Di situlah kita akan terasa sebentar je duduk atas dunia. Duduk atas dunia. Kalau duduk di pada mahsyar tahu selalu tu. Allah lamanya sin. Tu dia sebut dah itulah gambaran-gambaran dia. Jadi sebab itulah dia situ tu kan dia akan tayar semua. Sebab tu dia bila dalam ayat Quran disebut tu kan, wa qul ya'malu. Hendaklah kamu berbuat amal, molek amalan kamu. Pasal apa? Fasayarallahu amalahu wa rasuluhu wal mu'minun. Kerana nanti nanti akan ditengok amalan kamu. Siapa tengok? Allah, Rasulnya dan seluruh orang mukmin. Mana amalan kita tu dia tunjuk dalam skrin sepun ni. Panggil seorang-seorang. Tu ada. Wan Hasan bin Wan Ali misalnya. Ya. Ini amalan awak. Semua pakak tengok. Pasal dia kata sebut situ, Allah tengok, Rasul tengok, orang mukmin boleh klik. Allah. Jadi segala amalan baik dia, hak dia tak tunjuk ke orang. Misalnya dah ikhlas dia, orang pun tengok. Esok.
Mudah-mudahan ada. Tengok orang pun tengok jauh je kuasa ni. Banyak amalan-amalan dia kita tidak tahu. Ikhlas dia. Nampak tak? Itu contoh dah. Hak jahat pun tak si royak tak si doa lah benda hak jahat dia. Hak baik-baik dia akan dilihat. Semua orang pakat tengok situ. Maka cuba kita gambar. Hak tu jadi lama tu. Nak sudah sore-sore daripada dia balik sampai dia mati. Dia start dengan nabi-nabi rasul-rasul, hak tu tak payah kira dah. Lepas. Mari pula orang hak dihisap dulu ni, pokok ni dulu ni. Hak tanpa hisap tu satu hal dah. Hisap sikit tu beri dia dulu. Hak kena hisap banyak, tunggu saja tu tak tahu berapa ribu tahun. Apa dia? Dia sebut ketika mula-mula nak gitu assembly tu, ketika perhimpunan tu, Rasul duduk depan. Di belakang dia semua umat dia. Di sinilah dalam hadis sebut, ada Rasul tu dia seorang, tak ada pengikut suara habuk. Selama dia berdakwah, tak ada orang turut suara habuk. Kalau pilihan raya kat hilang deposit, bukan sekat hilang deposit, kosong, tak ada orang undi dia. Tak. Jadi kita lah ni cuba kita gambar daripada masyar. Okay. Jadi benda ni kalau tak percaya tak boleh, sebab kita ngaji akidah ni. Kena percaya bahawa ada masyar. Kalau kita kata tak ada dek masyar, kena ngucap semula lalu ni. Hak ni bukan sebuah hukum fiqh ni kan. Hukum ni hukum akidah. Kena percaya. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 47, terjemuh dia kan. Dan ingatkanlah hari kami bongkar dan terbangkan gunung ganang dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata dan kami himpunkan mereka daripada mahsyar sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Ini dia surah Al-Kahfi. Gambaran manusia ketika ya. Tu dia sebab, tapi dia sebut apabila bumi tu dah hancur dah, bergelempengin bumi, gunung ganang. Baik, kalaulah sekiranya bumi ni muak kedua orang dengan seraman tu, dan ingat kami bongkar dan terbat nanti kena tengok hak asal dia bagaimana. Tak apa, kita baca terjemuh dulu lah. Dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata. Maknanya bumi ni ada. Dan kami himpunkan mereka daripada mahsyar sehingga kami akan. Baik, kalau bumi ni persoalan kita gapo kita nak tanya ni? Takut tak muak? Ajak di Nabi Adam sampai kiamat muak. Patu laut tu pula jadi darat tak? Tapi kalau bumi bulat, orang ada alik ni, tak nampak orang alik ni. Cacing mana? Takut bumi ni bulat kan? Hak bulat ni takut dia buat spaghetti cana, dia lepes semula. Tak? Tapi sebab disebut bumi, dia persoalan ni bumi. Bumi ni. Pakai air pun tak ada dah. Dia kita belajar geografi, bumi ni berapa peratus daripada air? Tidak 10% dah. 25%. Makna 3/4 lagi tu, kalau lautan tu 3/4 lagi tu jadi darat. Muak sungguh tak? Muak lah. Jadi mungkin macam saya sebut tadi, mungkin bumi hok bulat ni kan, dia pelepel lah, pasal tak nampak pula orang belakang nak tengok. Tentu muak. Dia ada sebut dalam hadis tu, dia kata belakang ke belakang, berjejok kaki sebenarnya sesok orang tu. Muak tak muak, dia pakai tolok gila, apa ikan sardin dah. Ya. Ya nah. Kalau dia sebut berteruk-teruk tu, belakang perut kita atas belakang orang. Supaya orang berteruk nak tengok bola di stadium no. Belakang tengah. Bumi ini juga.
Iyalah. Dah bila dia sebut bumi, bumi lah. Dalam Quran dia sebut bumi tu lah. Ini saya ingat masa di Jetih dulu di masjid tu. Ada orang tanya soalan ni lah. Dia tanya, muak ke tak? Jadi ustaz tu jawab, dia kata kalau dia laut tu jadi darat, dia kata pokok kayu tak ada, dia kata muak, dia kata. Baik, gambaran manusia ketika di mahsyar. Tapi dia duduk atas bumi tu juga, kena pajian juga. Iyalah, setepak atas setepak masih dia mengambil ruang lah. Kena reserve lah ke dia ruang untuk dia tu. Baik, kita tengok gambaran manusia ketika di mahsyar, dimaklumkan. Ni. Ni lah kita nak minta ni, beripun atau tak beripun pun biar boleh masuk golongan ni. Golongan beriman dan beramal soleh. Dia mula dengan anbiya. Anbiya ni ialah kata jamak, plural bagi nabi. Nabi, anbiya. Awliya ni jamak bagi wali. Wali ni sebenarnya jangan terjemuh. Cara orang kita ni tok wali, dia tengok tok wali hak je tak kecil dengan orang tu. Innama waliyukumullah, dalam Quran dia sebut tu orang yang rapat dengan Allah, wali ni. Dan kita ni kena terima tok wali yang besar sekali umat Nabi Muhammad. Siapa dia? Wali yang paling tinggi sekali ialah Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia? Junapok. Ada Syekh Abdul Qadir Jalani ni tinggi martabat mengatasi Abu Bakar, penuh iman. Ni kita kena beki pemikiran orang ni. Dia duk nampak Syekh Abdul Qadir Jalani tu. Put dia bukan wali penolong, pembantu, orang rapat, teman setia, semua wali belaka tu. Jadi saya tidak puas hati ada seorang penceramah, orang sini lah, orang Sehu dulu. Dia masa dia ceramah Maulidur Rasul, dia royak, dia kata jasad Rasulullah itu dia lebih, kalau kita banding ruh dengan jasad ni, dia kata tinggi ruh kan, martabat. Tapi jasad Rasulullah tu dia kata lebih tinggi daripada ruh orang lain. Kita terima hal tu dah. Mulianya jasad Rasulullah mengatasi ruh orang beriman lain. Katakanlah, dia contoh ni saya berasa tak puas hati. Kita ambil dia kata, satu contohnya orang ruh comel, Syekh Abdul Qadir Jalani. Dia ambil situ. Banding dengan jasad Rasulullah, akan mulia jasad Rasulullah. Saya tak puas hati je, apa ambil Syekh Abdul Qadir Jalani yang kita tidak tahu ke mana dia nak pergi lagi. Hanya kita tengok dari segi orang panggil penilaian kita dah. Tu dah, kalau orang nak ngaji tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jalani, apa dia tak ambil Sayyidina Abu Bakar? Terlupa Abu Bakar, Umar, Utsman. Kenapa tak? Ni, penceramah. Hak duk kasar dulu, hak mati dulu. Apa dia? Bila sahabat tu seolah apa dia pergi tonjolnya Syekh Abdul Qadir Jalani ni, wali. Sebab dia tak nampak waliullah tu, orang nombor satu waliullah ialah Abu Bakar. Okey. Baik. Jadi kita ni kalau boleh masuk dalam anbiya tak boleh dah. Auliya kalau boleh alhamdulillah lah. Mana tahu tak? Wali ni Tuhan saja yang tahu kan. Solihin, orang soleh. Kita duduk ejah diri kita siamal nak jadi orang solihin ni. Jadi golongan ni mereka tidak merasa sebarang kesusahan dan kesengsaraan, selesa dan tenang. 1000 tahun pun tak ada masalah. Duduk bawah, banyak bawah aras, duduk situ tu maknanya super sebahagian daripada syurga tu. Duduk bawah kemah, suka dengan berhiburnya, ada karaoke-nya situ, ada dengan minum-minum makannya, tak ada masalah lah. Jadi dia sebut tadi pada mahsyar yang dahsyat tu untuk orang yang berdosa. Soleh lah, soleh. Dia termasuk dalam soleh ni apabila dia tu nak kata tak ada dosa tak boleh. Kullu bni Adam khata'un kan. Setiap anak Adam ni kena berdosa. Tapi soleh ni apabila dia dosa dia bertaubat. Bila dia bertaubat tu sama ada Tuhan nak terima tak terima tu soal lain, tapi dia bertaubat. Kita kena duduk situ kan. Kita ni nak lari daripada dosa tak boleh. Sebab Nabi sebut kullu bni Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Kita nak situ at-tawwabun, orang yang istighfar, yang bertaubat. Jadi soleh takwa, orang yang dibina di atas takwa, hidup dia hidup takwa, lepas tu dia digelar orang soleh.
Muttaqin taqwa, hak tu orang soleh, hak tu lah ni dah. Baik. Definisi muttaqi ni ialah imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Buat apa ya Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, jadi orang soleh. Package tu ya jadi payah nak pergi kat implementnya. Sebut mudah dah. Hak Tuhan larang jangan buat sikit abu. Hak Tuhan suruh kena buat. Tapi kita terbuat juga hak Tuhan larang, tinggal juga hak Tuhan suruh. Situ dah. Okey. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam orang soleh. Takut muslimat tanya, oh soleh saja tak ada solehah masuk dalam ni. Solehah dulu masuk dalam soleh dah. Lega dah sikit dah, Cikgu Mung dah. Pasalnya tidak semuanya susah duduk di padang mahsyar. Tengok ni, golongan kafir pendosa. Ni. Tidak orang kafir dosa saja. Orang dosa ni orang panggil orang asi. Orang fasik. Kafir, munafik, fasik dan seumpamanya. Cuma fasik ni ada harapan masuk syurga. Jadi mereka berada dalam keadaan cemas, gelisah, menanggung pelbagai penderitaan sementara menunggu perbicaraan. Tak cara lagi tu, tak jatuh hukum lagi tu. Seksa dah. Okay? Mereka mengalami azab yang sangat dahsyat. Azab yang tak pernah dirasa atas dunia. Dengan dagu airnya, dengan panahnya, matahari sejeka atas kepalanya. Kita tengok depan dia disebut. Antara azab yang dirasainya, matahari sejengkar di atas kepala. Lalu ni duduk terik, panah terik pun. Kita pergi di negara-negara yang 45 darjah Celsius, 50 darjah Celsius pun tak boleh duduk tak? Kita pergi musim panah, buat umrah misalnya, buat haji tak? Nak pergi semaya asar tu, berasa sepuluh lalu ku kawah surga tak? Cuba bayar matahari sejeka di atas kepala. Mengharungi air peluh yang busuk. Berjalan menggunakan muka dan pelbagai lagi. Lalu kemudian situ dia sebut 3 di antara azab yang dirasa. Mintalah dengan Tuhan kita supaya terlepas daripada azab. Laluan as-sirat. Sebab itulah saya nak ajak semua kan, kita berasa susah sikit kan sementara ni kan. Malah nak buat amal, berasa susah sikit, kena kan. Biar padan dengan kita nak menghadapi. Okay. Lebih-lebih kurang lah saja lah ni. Dengan usia kita di lanjut usia ni, pitih kurang sikit pun lah ni dah. Mana cikgu mu dah buat amal molek kita. Tak lama dah ni. Pada mahsyar tu begitu dahsyat dah. Kemudian laluan as-sirat. Sirat. Sirat ni maknanya titi jalan. Sirat. Laluan ini dibentangkan di atas neraka Jahannam. Ni boleh. Neraka Jahannam duduk bawah. Satu laluan yang sungguh menggerunkan. Manusia melaluinya untuk menuju ke syurga. Tengok Tuhan, dia buat main kita. Dia bersyurga di sana. Neraka bawah. Mu lalu kat tu. Sebab apa Tuhan buat gitu? Dia tak royak dia Tuhan. Ikut aku nak buat ke mana. Kalau mudah Tok Guru ni, masa dia di ceramah saya ingat di UPM dulu. Dia kata, apa dia kata Tuhan suruh kita semaya, suruh puasa? Gapo Tuhan boleh? Tak liga satu ke dia? Dia tak ada utuh. Apa dia disuruh juga? Tak ada, aku nak buat maimung dia kata. Dia guna kuat nak, aku nak buat maimung. Jadi, bila dibuat lagu ni, nak pergi ke syurga depan, bawah ni neraka Jahannam. Semua orang kena lalu. Nabi pun kena lalu. Ada di antara mereka yang melintasinya dengan sekelip mata. Tak khabar-khabar ke? Mana sirat? Lepas dah. Kalau boleh lagu ni dah. Ada yang melaluinya seperti kilat. Tahan sikit sekelip mata tu cepat pada kilat dah. Sebab kilat kita boleh kelih. Kita dah tengok kilat. Mana cepat mata lagi dah. Cep sebuah kilat. Tak apa dah boleh hak ni pun tak apa. Golongan jenis mana? Tadi dia daripada Nabi-Nabi. Macam sebut siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. 4 golongan tu. Ada yang melalui kurang pada kilat sepuh angin. Ceng. Boleh dah lagu ni dah? Ke sepuh angin? Kalau nak sepuh kilat tu kita nak dah.
Ada yang melaluinya seperti burung terbang. Cung 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 cung. Berburu terbang. Ada yang melaluinya seperti kuda yang berlari pantas. Tapi biar dah. Oh, duk gedebah perut ni. Tung aku dah tengok bawah ni aku. Bangat-bangat lah biar lepas deh. Ada yang melalui seperti orang berlari anuk. Berlari anuk. Derah tak derah lah mana. Berlari anuk. Ada yang melaluinya dengan berjalan dan ada yang melaluinya dengan merangkak. Hak ni bimbang. Semuanya mengikut kadar amalan yang dilakukan. Dia tak kira fizikal kita atas dunia makan vitamin gapo exercise dak. Jasad kita masa nak lalu di atas sirat ialah amalan. Ada yang jatuh ditarik ke dalam neraka, na'udzubillah. Dan orang yang melepasnya akan masuk dalam syurga. Okay. Itulah kejayaannya, kejayaan kita. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Ini dhabit kita. Apa kata kunci yang kita kena pegang ni. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang selamat daripada neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Inilah sebenar-benar kejayaan. Jadi berjaya atas dunia, jaya sementara. Nak tahu berjaya tak berjaya ketika titian sirat nanti. Betul tak? Lalu merakuk dengan muka berapa, berguling tu beng jatuh lalu. Kena senjah macam-macam. Syurga tak ada las. Ashabul A'raf. Tak ada cerita lah tu. Dia tak tengah tu. Dia lalu tu, dia duduk situ dulu. Dalam ayat surah Al-A'raf akhir dia masuk dah. Dia akan masuk syurga situ. Pajian ada situ mentak. Maksud ke? Dah. Lepas lalu tu, bakal dia lalu payah dah rohok dah lepas dia ni. Baik, orang yang sebab tu kata semua Nabi sendiri kena. Orang yang pertama melaluinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni sekelip mata ni dia ni. Kemudian diikuti oleh umatnya. Tidak ada orang yang bercakap pada masa itu kecuali para Rasul alaihissalam. Doa para Rasul pada masa itu ialah Allahumma sallimna sallimna. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Nabi-nabi dan Rasul duk tengok umat dia lalu. Ketika tu lepas kat berdoa, ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Dia masuk dalam ni lah ni. Masuk dalam umat-umat dia hak. Ada di kategori tu, Tuhan dah buat kategori dah. Siapa dia dulu, siapa dia. Dengan nabi-nabi umat dahulu. Dah nabi-nabi suku. Bila nabiyin kita sebutkan, nabi-nabi dia dulu pada kita. Keadaan laluan as-sirat digambarkan lebih tajam daripada pedang, lebih halus daripada rambut, sangat licin, tidak ada kaki yang boleh tetap di atasnya kecuali orang yang ditetapkan kakinya oleh Allah. Kaki tu jadi tak jatuh tu kerana Allah yang menetapkan dia. Dibentangkan di atas neraka di dalam suasana kegelapan, dihantar amanah dan rahim. Ni silaturahim dan amanah. Ni benda hak kita atas dunia ni, hak ni dia suruh jaga ni. Antu addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan antu addul amanati ila ahliha, supaya kamu menyempurnakan amanah untuk ahli-ahli orang yang berhak. Pasal ni amanah ni, kita tidak khianat amanah. Amanah Allah, amanah sama-sama manusia. Ini akan bantu kita. Satu lagi silaturahim, hubungan kaum kerabat, sahabat handai, waris-waris. Dua disebut di sini, lalu berdiri keduanya di tepi titian sirat untuk menjadi saksi kepada mereka yang menjaga amanah dan hubungan silaturahim, atau kepada mereka yang mensia-siakan kedua-duanya. Dia je bui perasan, bui semangat.
untuk kita tetap. Jadi ini sebagai bekal yang kepada kita. Kita kena jaga dua ni, jaga amanah dan jaga hubungan silaturahim. La yadkhulul jannah qati' disebut. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan silaturahim. Firman Allah dalam surah Maryam ayat 71 hingga 72, kita berhenti ke 10 dah sebab kita start lewat tadi. Lepas tu kita minum-minum dulu, boleh 15 minit kita masuk pula. Dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Okay. Sabda Nabi SAW ini terjemuh daripada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Diletakkan titian atas neraka Jahannam. Aku adalah orang pertama yang melintasinya. Doa para Rasul pada hari itu ialah, Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan kami. Salimna, salimna. Ini hadis riwayat Bukhari. Dari nota tadi sebenarnya diambil daripada hadis-hadis. Syurga dan neraka. Nombor satu, syurga. Suatu tempat yang sangat mulia yang disediakan oleh Allah bagi orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Kena ingat benar ni. Syurga juga ni disediakan untuk orang bertakwa. Tidak takwa tak boleh masuk. Uiddat lil muttaqin dia kan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbik. Maka bersegeralah kamu mendapat keampunan daripada Tuhanmu. Wa jannatin, dan bersegeralah kamu mencari syurga. Syurga ni arduhas samawati wal ard, lebarnya sorang-sorang syurga ni langit bumi. Untuk siapa syurga ni? Uiddat lil muttaqin. Jadi kita ni duk kehir kok mana, usaha pagi petang siang malam supaya menjadi orang yang bertakwa. Inilah cabaran kita ni. Cabaran pribadi kita, cabaran dengan orang, cabaran dengan harta benda, cabaran dengan anak pinak. Tapi benda tu jangan melalaikan kita. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah dilalaikan oleh harta benda dan anak pinak daripada mengingati Allah untuk menjadi orang yang takwa. Wa man yaf'al dzalik, siapa dia yang buat kerja lagu tu? Buat kerja lagu mana? Lala duk atas dunia kerana cari harta, duk jaga anak pinak. Fa ulaika minal khasirin. Fa ulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang yang rugi. Baik. Kena berjuang ni. Pasal apanya? Rugi tak boleh masuk syurga. Begini mau dia buat. Tempat mulia disedia untuk orang yang bertakwa. Syurga yang disebut Al-Jannah memberi erti sebuah taman yang indah, iaitu tempat yang penuh dengan berbagai-bagai nikmat dan aneka kesukaan. Di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir berdasarkan kepada hadis dan Al-Quran. Bilik-bilik yang indah dan pasangan yang membahagiakan. Yang kedua, terdapat di dalamnya semua yang diingini nafsu. Indah mata memandang pada perkara-perkara yang tidak pernah dipandang oleh mata. Ma la ainur ra'at, dalam hadis sebut mata tak pernah tengok. Yang tidak pernah didengar oleh telinga, keindahan, kelunakan muziknya. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar. Juga tidak pernah terlintas di hati manusia. Wa ma khatra ala qalbi bashar. Dan hati tak pernah terlintas. Lagu mana indah, tak sudut lukis lah. Nak buat gambaran syurga, tak jadi. Pasalnya kita tak pernah terfikir lagu mana indahnya. Dia boleh wayak mulut tapi dia nak wayak kita tak faham. Nabi kita kan dalam Isra' Mi'raj masuk dari syurga. Disebutkan tanah dalam syurga lagu mana. Kan? Tapi dia nak royak, masuk dia tengok belakang. Tapi dia nak royak kita tak sabar. Tidak ada bahasa secantik, dia kata apa ni? Tidak ada kata secantik bahasa untuk menceritakan bagaimana keindahan syurga. Nikmat itu tidak akan hilang dan berakhir, bahkan tetap berterusan, tidak terputus selama-lamanya. Nikmat yang paling besar ialah apabila orang-orang mukmin dapat memandang Tuhan mereka dengan pandangan mata mereka sendiri. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan ila rabbika nazirah. Daripada ayat tu
kita boleh tengok dengan mata zahir. Lepas tu nak tengok guana dah Tuhan. Kalau kita duk kata Tuhan tidak bertempat, tidak berjisim, tidak, hak tu tak usah fikirlah. Cumanya istilah tidak berjisim, tidak bertempat tu kan, tidak mengambil makan apa semua, itu sebenarnya ulama kalam dia letak menyebab kita jadi serabut. Tuhan tidak berjisim, tidak berjisim, tidak arak, tidak jahwa. Maka sebagai penceritaan ataupun sifat-sifat Tuhan, ia bercanggah dengan perkara ni, dia tolak, dia tak boleh terima. Sebab tu dia tak boleh kata Tuhan itu turun. Sebab Tuhan tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Jadi duduk serabut benda ni. Itu pemikiran Aristotle. Teologi Aristotle. Dia nak memperkenalkan Tuhan. Dia kata Tuhan ni, dia kata tidak bertempat, tidak berjisim, tidak berjirim, tidak aurat, tidak jauhar. Tidak mengambil tempat, tidak mengambil ruang. Lepas tu kalau sungguh ke betul tak betul tu nombor dua. Tapi kita duk beban benda ni dari kepala jadi kau serabut. Sebab itulah ulama-ulama salah dia tolak pemikiran ni. Dia tolak. Pasal apa dia kata? Menyerabutkan benda tu. Kita ukur dengan, orang panggil dengan batu pengukur Aristotle untuk mengenal Tuhan. Kau lagu mana ni? Jadi dia menipu, tidak kata tidak betul, tidak kata tak betul. Tapi apa dia kata kita ambil falsafah dia tu untuk kita faham Tuhan kita. Kita ukur Tuhan kita dengan kayu ukur dia. Cukuplah dengan apa yang digambarkan oleh Rasulullah dalam Quran dan hadis. Lapai pitu. Apa tingkap. Lepas tu baik. Apa masalah di sini? Lepas tu hak tu je kita tak nak gambar lagu mana tu. Duk datah, duk bawah kita tengok. Kita tengok indah orang tapi nak pergi tak boleh. Memang tak lagi. Kalau tidak, tak adil lah pula. Orang syurga tinggi. Tak lagi lah. Kita tak. Dia boleh kelih gitulah. Mana dia boleh tengok. Lagu mana. Jadi, kita walaupun kita terasa nikmat dah ni, tengok orang lain lebih nikmat lagi. Hanya ada lah. Tapi sedap dah duduknya dah. Dalam surah Az-Zukhruf, nak habis sikit 5 minit kita. Terjemahannya mereka itu ialah orang-orang yang beriman akan ayat-ayat keterangan kami, serta mereka menjadi orang-orang Islam yang taat patuh. Mereka diberi sebaik-baik balasan dengan dikatakan kepada mereka, masuklah kamu ke dalam syurga bersama-sama isteri-isteri kamu yang beriman, dengan menikmati sepenuh-penuh kegembiraan dan kesenangan. Diedarkan kepada mereka pinggan-pinggan besar dan piala-piala dari emas. Dan di dalam syurga, kita duduk belajar minggu lepas ni deh. Dalam pengajian hadis tak boleh pakai mah perak ni, ada dia boleh pakai mah, boleh pakai gelas mah. Dan di dalam syurga itu pula disediakan segala yang diiringi oleh nafsu serta dipandang indah oleh mata, dan dikatakan kepada mereka, kamu adalah tetap kekal di dalamnya. Dan dikatakan lagi kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kamu mewarisinya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan. Kamu beroleh di dalamnya berbagai jenis buah-buahan untuk kamu makan daripadanya. Neraka. Sikit lagi 5 minit dah. Edoh di 5 minit. Sesuatu tempat yang Allah sediakan untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang melakukan maksiat. Na'udzubillah. Orang kafir dengan orang berdosa. Kalau cuma orang berdosa tu, siapa cukup tempoh, waktu bi. Di dalamnya terdapat azab seksaan yang amat dahsyat dan berbagai bentuk. Mereka akan dibakar di dalam api yang sangat panas, yang mana bahan pembakaran ialah batu-batu keras dan manusia sendiri. Sedangkan makanan pula daripada buah zakum dan minumannya daripada air yang sangat panas. Api dunia hanyalah satu bahagian daripada kepanasan api neraka.
Bagi orang kufur dengan nikmat Allah akan ditetapkan tinggal di dalamnya buat selama-lamanya. Tetapi bagi orang mukmin yang amalan kejahatan mereka lebih banyak daripada kebaikan, akan dikeluarkan juga bila habis tempoh azab yang ditentukan dan mereka diberi. Artinya orang yang masuk neraka ni, bila timbang tu berat alik dosa. Tikas sebanyak mana, misalnya bezo tu 30 dia kata tu. Hak 30 tu kena bakar dulu. Timbang balik, bos dia balik, baru masuk balik. Kat kita kalau boleh 1 saat pun tak sih dalam neraka. Kan? Lepas tu kita nak cara ni, kita nak kejahatan, nak tolak, nak kata tak boleh buat, memang dah. Dan Nabi kata kita kena buat. Tapi kita naknya, waman sakulat mawazinuh, kita nak tu. Siapa dia berat timbangannya, fahuwa fi insyatir radiyah. Dalam Al-Qari'ah, tu tak? Dia akan dapat duduk di tempat yang menyenangkan. Kita tak maksudnya, wa amma man khaffat mawazinu. Siapa dia ringan timbalan amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, kesudahannya ialah dalam hawiyah neraka. Mana? Jadi sebab itu disebut kalau orang itu kejahatan dia lebih banyak daripada kebaikan, maka dia masuk dalam neraka. Apabila siapa habis tempoh azab yang ditentukan, mereka diberi peluang memasuki ke syurga dengan orang-orang yang mukmin. Apakah dia masuk dari syurga, ceritalah kawan dulu kat Allah lah masuk duduk dalam neraka dah. Bobo lah ayatnya. Moga seni mai sama-sama kita berbahagia dalam syurga. Asalkan ada email, asalkan dia ada email sebesar zarah. Okey. Neraka mempunyai 7 pintu. Ni katalah 7 ni. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan yang tertentu. Akhir sekali nak sebut ni kan. Sebelum masuk akidah yang ketua minggu depan ni, apa ni? Qada dan qadar. Cuba tengok ni. Ada orang buat, saya jumpa dia buat perjalanan kita. Alam kita ni. Nampak kau kecil sangat ni? Saya baca sini. Mula-mula kita duduk di alam ruh. Ni akidah kita dah. Lepas tu kita masuk dalam alam, kita duduk di alam ruh. Hak kita bincang tu tak ada muda, tak ada tua, ingat tak? Sekali dengan Nabi Adam, semua serupa ruh tu. Duduk di alam ruh, pergi ke alam kandungan. Duduk dalam jadi duduk dalam kandungan, tak? Lepas tu lahir ke alam dunia. Ni kita duduk sini, anda di sini dia tulis ni. Kita duduk sini belakang lah. Alam kubur, Yusuf Qaradawi duduk sini dah. Kemai dulu. Bila mati kemai dulu tak? Jumat baru ni. Yusuf Qaradawi duduk sini ni. Ni. Tok nenek kita, ayah-ayah kita mati dah duduk sini. Lepas tu dia menunggu apa? Dia menunggu kehancuran alam semesta. Kiamat. Lepas kiamat, bangkit. Bila bangkit ni menuju kepada mahsyar. Sini yang kita bincang tadi. Di pada mahsyar ni kita akan terima syafaat. Ni pasal kita kira bicara semua, ada dosa-dosa tu, ada siapa dia hak lebih tu, nak masuk neraka dia ada pasal lebih lagi. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia boleh tengok. Dia boleh beri syafaat lagi. Lebih ni kurang ni Rasulullah sikit lagi nak masuk, banyak dosa lagi ni kena masuk neraka ni. Banyak mana? Adalah dalam 10 kilo lagi. Tak apalah, ada. Kalau kita geroyakkan Nabi ada Rasulullah sebanyak mana? 2 lori lagi. Hai tak boleh 2 lori dah. Kau mana cik rasa? 2 lori mu nak suruh aku syafaat ni dah. Tak? 2 kilo boleh dah. Lepas tu barulah dia isap. Dah selepas beri syafaat tu baru dia isap balik. Tengok-tengok. Lepas tu bila isap tu di sini berlaku penyerahan catatan amal. Beri siji masing-masing. Tengok merah ke biru tulisan. Okey. Lepas tu barulah buat timbang ni. Mizan. Okey. Timbang tu baik pakat pergi ke telaga Kausar, telaga Nabi. Orang kafir dengan orang berdosa dihalau, tak boleh masuk. Mana? Lalu saja. Orang Islam sendiri kan yang tidak serupa dengan hak Nabi ni, ada satu golongan yang tak serupa dengan Nabi suruh ni juga dihalau. Tak boleh mengecapi air telaga ni. Baru dah kira sirak tadi. Sirak ni akan meniti. Kalau lepas syurga jawabnya, kalau tak lepas neraka lah jawabnya. Inilah perjalanan kita. Yang kita ni baru 2 je lalu. Banyak lagi kita nak lalu depan. Maka sebab itulah bila kita mati, kita terasa bahawa singkatnya kita duduk atas dunia.
Sebab banyak lagi kita nak tempuh. Ni panggil perjalanan yang jauh. Sekarang ni dah. Sambung minggu depan. Ada soalan lagi?